yang kita dengar berkaitan dengan undang-undang ini bermula dengan Batu dan akhir sekali dengan Bukit Katil. Mengucapkan terima kasih. Itu style menteri menjawab memang. Dah jawab tak ada ni kita. Datuk Yang Dipertua, saya rasa saya ingin mulakan dahulu dengan khusus berkaitan dengan apa yang dipohon melalui rang undang-undang ini. Dan ini dari sudut saya juga agak serius walaupun tidaklah dalam konteks tidak menyokong kementerian atau jabatan muzium ini, iaitulah bahawa diakui melalui rang undang-undang ini bahawa jabatan muzium telah mengutip fee secara tidak betul, secara tidak sah, secara bercanggah dengan undang-undang daripada 1 Januari 91 hingga 11 Jun 2012, iaitu sepanjang lebih kurang 11,5 tahun. Mungkin sebagai anggota PAC saya agak concern. 21 tahun. 21 tahun, maaf. Saya concern tentang ini. Siapa yang silap? Yang berhormat Timbalan Menteri tadi dalam pembentangannya isu undang-undang, isu pertukaran jabatan, isu undang-undang fee tahun 51, isu tidak digazetkan dalam tahun 90 berapa itu, tetapi akhirnya kesimpulannya yang kita kena akui bahawa somebody has made a mistake here. Sama ada Jabatan Peguam Negara, penasihat undang-undang di kementerian ataupun pegawai-pegawai pentadbir yang berkaitan dengan kementerian dan jabatan ini. Jadi akhirnya kita diminta untuk mengesahkan, menghalalkan yang haram, sehingga kan kita dikatakan untuk meluluskan undang-undang ini tiada tindakan atau prosedur undang-undang boleh dibawa, dimulakan, disenggarakan terhadap kerajaan Malaysia atau mana-mana pegawai kerajaan Malaysia atau mana-mana orang bertindak di bawahnya berkenaan dengan apa-apa fee yang dikenakan dan dipungut. We are using Parlimen untuk menutup, membersihkan segala kesilapan undang-undang selama 21 tahun itu. Jadi, ya, ini pun pengubahan. Jadi saya concern Datuk Yang Dipertua dan saya pohon dan minta supaya kes ini diambil perhatian oleh Ketua Setiausaha Negara dan pegawai-pegawai yang terlibat tentangnya supaya ada sesuatu tindakan atau kajian dilakukan dan ini juga terlepas pandang oleh Jabatan Audit Negara, menandakan betapa banyaknya kesalahan dari segi pengurusan keuangan yang telah dilakukan. Saya tidak ingin menuduh bahawa ada apa-apa perbuatan rasuah atau sebagainya telah berlaku, tetapi hakikatnya the fact remains that kita boleh melakukan sesuatu, iaitu mengutip wang daripada rakyat dengan tak ada asas undang-undang yang betul. Jadi saya ingin mencatatkan dan merekodkan perasaan amat-amat bantahan yang sekeras-kerasnya terhadap kelakuan oleh jabatan, oleh kementerian, oleh pejabat peguam negara yang berkaitan dengan pewujudan, pemansuhan undang-undang seperti ini. Jadi saya amat-amat terkejut dengan apa yang telah berlaku sebagaimana yang dipohon untuk kita persetujui ini. Kedua, Datuk Yang Dipertua, berkaitan dengan konsep muzium ini, sebagaimana saya sebut awal-awal tadi, saya sealiran dengan pandangan di kedua-dua pihak yang telah mengambil bahagian. Malah saya semalam bersama beberapa rakan ke Hotel Majestic, iaitu suatu hotel lama dalam program yang dianjurkan oleh NGO Ideas bersama-sama dengan pemandu yang menjemput ahli-ahli parlimen untuk berbincang tentang masalah rasuah dalam negara kita, yang mana jemputannya kepada seluruh ahli-ahli parlimen, tetapi hanya ahli-ahli parlimen pembangkang yang hadir. Walau bagaimanapun, kesempatan itu kita juga ambil untuk melihat sebuah hotel lama, hotel yang ada sejarah, Majestic, hotel zaman kemerdekaan dulu lagi, sudah diambil oleh syarikat gergasi YTL
telah nampaknya secara besar diubah dan sebagainya, walaupun saya belum sempat melihat keseluruhan bangunan itu, dan diambil pula bangunan satu lagi institusi penting Kereta Api Tanah Melayu untuk dijadikan sebahagian daripada hotel. Ini saya harap Jabatan Museum memberi perhatian sama ada dalam pengambil alihan bangunan-bangunan tersebut, dalam pengubahsuaian bangunan hotel lama kepada Majestic yang baru ini, telah diberikan penghormatan, due recognition dengan izin sikit. Sedikit saya lupa sebut tadi, dengan pengswastaan tanah-tanah KTM kepada YTL, kita juga dapati yang Sentul East dengan Sentul West, di mana sebenarnya sebahagian besar daripada sejarah-sejarah kereta api kita sekarang ini diswastakan, hanya boleh dimasuki atau dinikmati oleh kumpulan elit yang kaya raya. Adakah ini berpatutan kita melayan sejarah kita, warisan kita dengan cara begitu? Dengan batu itu pun saya berhajat untuk menyentuhnya. Bagaimana institusi kereta api ini tanahnya telah diambil dan tidak ada langsung syarat-syarat, misalnya YTL mengambil tanah-tanah di Sentul East dan jadikan Sentul East Sentul West. Tidak ada langsung syarat-syarat yang YTL mesti mengekalkan salah satu daripada bangunan tersebut, kuarter dan sebagainya, sepatutnya menjadikan bangunan tersebut museum kereta api atau sebagainya. Tidak ada langsung tindakan-tindakan seperti itu. It became strictly a commercial exercise, yang mana YTL diberikan tanah itu, tetapi for the sake of record mesti kita sebutkan, awalnya dalam tahun 90-an Taiping Consolidated berhak diberikan tanah tersebut, tetapi oleh kerana masalah ekonomi dalam tahun 90-an, ianya diambil alih oleh YTL dan sekarang dimajukan oleh mereka. Jadi oleh sebab itu, Datuk Yang di-Pertua, misalnya kita dengar Kuala Langat tadi beri contoh Subang Airport. Satu lagi, terminal Subang Airport yang asal dirobohkan begitu sahaja. Walhal ianya ada peranan, ada kedudukan yang amat penting dalam sejarah negara kita. Tanpa saya tak perlu kita tidak bersetuju dengan KLI yang ada hari ini, tetapi bentuk asal, bangunan asal yang mana Subang Airport itu bermula, bangunan terminal yang awal dahulu telah dirobohkan dan sekarang ini telah diwujudkan terminal baru yang walaupun efisien, cantik, tanpa kita mempertikaikan itu, tetapi seharusnya terminal asal lapangan terbang antarabangsa Subang itu tidak dirobohkan dan sebaliknya dikekal, dipelihara, mungkin dijadikan museum aviation, museum lapangan terbang atau sebagainya. Tapi kita telah rugi itu. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, kalau kita banding negara lain, misalnya di negara Belanda, Holland, di airport Schipholnya pun ada museum, ada galeri lukisan-lukisan dan sebagainya. Ini. Ya, betul, betul. Terima kasih, Tumpat. Saya ingin merujukkan Yang Berhormat Tumpat kepada projek pembangunan di sekitar Stadium Merdeka dan Stadium Negara. Ya, walaupun kita dimaklumkan bahawa pembinaan bangunan 100 tingkat itu tidak akan termasuk merobohkan dua stadium tersebut, tetapi keseluruhan fasad kawasan tersebut akan hilang, ya, dengan bangunan yang setinggi itu. Jadi kelihatannya mereka berminat untuk membangunkan mana juga celah-celah kawasan yang ada untuk tujuan perniagaan tanpa memikirkan sejarah negara, sejarah kesokanan negara. Dan adakah ini yang kita lihat perlu berlaku dalam sebuah negara yang ingin menunjukkan sejarah kepada dunia luar? Saya setuju dengan Yang Berhormat Kolkerai. Sepatutnya walaupun cadangan-cadangan pembangunan kota dan bandar tidak, sekali lagi saya tidak bantah secara dasarnya, tetapi stadium itu ada sejarah dari sudut kemerdekaan kita sendiri. Bapa merdeka kita, raja-raja Melayu dan sebagainya di situ untuk mengisytiharkan kemerdekaan. Ini sudah
sekarang ini akan ditukar kepada suatu tempat untuk diletakkan bangunan tertinggi yang baru untuk negara kita. Walhal kalaupun hendak diadakan perubahan, mungkin lebih baik ianya dijadikan suatu park, Central Park atau sebagainya, dengan tanaman-tanaman supaya ianya memberi udara yang lebih sejahtera kepada rakyat Kuala Lumpur. Datuk Yang di-Pertua, ada cadangan-cadangan tentang museum dan sebagainya. Saya amat berminat untuk ini. Mungkin cadangan saya dalam konteks museum ini memandangkan ada perdebatan yang berterusan akhir-akhir ini tentang konsep negara Malaysia, tentang kedudukan negeri-negeri dalam negara Malaysia, tentang kedudukan dan janji tanah Melayu terhadap Sabah dan Sarawak. Mungkin kerajaan perlu mewujudkan dan menubuhkan Museum Penubuhan Malaysia. Di Malaysia satu cawangan, di Sabah satu cawangan, di Sarawak satu cawangan. Supaya fakta-fakta berkaitan dengan sejarah penubuhan Malaysia ini, fakta-fakta berkaitan dengan perjanjian-perjanjian bagaimana negara ini ditubuhkan, fakta-fakta apa yang dijanjikan kepada Sabah dan Sarawak, dan apa Sarawak dan Sabah janji kepada tanah Melayu misalnya, dapat dipamerkan, dapat dipelajari oleh seluruh generasi, khususnya anak-anak muda, supaya ada pengiktirafan tentang fakta-fakta yang mana akhirnya terwujudnya negara Malaysia ini. Akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya berpeluang dalam satu penerbangan yang saya lakukan baru-baru ini, menonton movie Tanda Putera. Saya tidaklah berhajat sangat nak menontonnya, tetapi oleh kerana penerbangan itu agak lama masanya, dan tidak ada perkara lain yang mungkin dapat memenuhi untuk mengisi masa saya, Tanda Putera. Saya nampak bahawa walaupun saya bukanlah pakar perfilman, tapi kualitinya amat-amat rendah sekali. Oleh sebab itu saya tidak terkejut yang ianya is a big commercial failure dan suatu kerugian dari segi perbelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan kita. Saya amat terganggu dengan adegan-adegan scene ni, adegan-adegan kematian Perdana Menteri Tun Abdul Razak, kematian Tun Dr. Ismail Timbalan Perdana Menteri, yang mana scenery scene adegan-adegan itu terlalu terperinci menunjukkan Tun Dr. Ismail jatuh menggelepar dan di atas katilnya dan sebagainya. Biasanya movie-movie yang berkaitan dengan tokoh-tokoh ini, scene-scene yang begitu hanya ditunjukkan kilas sahaja, sebagai simbolik saja. Beliau dilihat tumbang dan ke arah scene lain, tapi yang itu pula diberikan beberapa minit yang penting. Dan saya fikir kalau saya, dan walaupun saya tidak semestinya penyokong kuat tokoh-tokoh ini, tapi saya mengiktiraf mereka. Saya tidak sedikit pun menganggap mereka tidak penting dalam sejarah negara kita. Melihat mereka itu dipamerkan kematian mereka itu dengan kesakitannya dan sebagainya, di London oleh Tun Abdul Razak dengan segalanya, saya fikir amat-amat tidak, it's not the right taste, Datuk Yang di-Pertua. Saya tak tahu bagaimana pakar-pakar pelakon pengarah filem boleh mewujudkan scene-scene seperti itu dalam movie yang sepatutnya meningkatkan taraf tokoh-tokoh negara kita ini dan sebagainya. Sudah tentulah aliran ceritanya pada saya amat-amat kasar, terlalu sangat untuk tujuannya mewujudkan satu imej tertentu terhadap kaum tertentu melalui filem tersebut. Jadi saya rasa sebagai pengalaman di kementerian ini, tak usahlah kita mempromosi ataupun memberi pembiayaan terhadap filem-filem jenis itu. Ianya tidak membantu untuk mewujudkan kefahaman masyarakat, anak-anak muda terhadap sejarah sebenar negara kita. Terima kasih, Datuk Menteri. Ya, sila Mak Menteri.